Awal-awal je dah nampak muka dia ni. Ini Devki. Devki ni merupakan figura guru biologi di sekolah tu. Jadinya korang mesti dah tahulah kan siapa watak utama dalam filem ini. Devki ni guru kesayangan kelas tu. Bila dia masuk je semua murid tepuk tangan bersorak macam jumpa artis. Ada juga yang minta autograf. Tak adalah sampai macam tu sekali. Murid-murid ni suka Devki pun sebab nak lulus ujian biologi je. Tak dapat A+ pun tak apa, janji lulus tu dah okey lah, yang penting tak dapat E. Baru je Devki nak mula mengajar bab anatomi tertibir je kawan semeja Arya menjerit, "Eyu!" Macam tulah bunyinya. Si kawan Arya ni mengadu pada Devki Arya dapat video tak senonoh dari Mohit. Devki tengok video tu dan lepas tu Devki ni pun rampas handphone Mohit lalu dicampaknya keluar tingkap. Mohit geram je masa tu tapi hanya mampu pendam. Sebenarnya Devki merupakan ibu Arya. Makan malam bersama keluarga memang detik terbaik. Devki pun dah lupa apa yang dia dah lakukan masa di sekolah siang tadi. Arya bercerita hari Sabtu ada parti Valentine Day di Zodiac Farm. Dia mahu pergi bersama rakan baiknya iaitu Sapna dan Rishi. Arya minta kebenaran ayahnya untuk dia pergi ke parti. Devki si ibunya pula kata tempat tu jauh dari rumahnya. Arya mengharap kepercayaan dari ayahnya. Arya nampak tegas waktu itu. Sebabnya ayahnya tak boleh buat keputusan selagi tak dapat kebenaran dari Devki. Arya pun merajuk masuk bilik dengan tidak sopan dia tinggalkan meja makan. Behave yourself. Arya. Masuk bilik je Arya buka laptop dan video call dengan kawannya. Tengah rancak berbual. Tiba-tiba Devki masuk bawa sepinggan makanan. Kononnya nak pujuk si Arya yang merajuk. Sambil tu Devki pun kata, "Kamu boleh pergi ke parti tu nanti." "Baju apa yang kamu nak pakai masa majlis ni?" Arya diam 1000 kata tak layan langsung pertanyaan Devki. Besok paginya seperti biasa ayah Arya nak pergi kerja. Devki sebagai seorang ibu rumah tangga melayan suaminya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Arya menyapa ayahnya, lalu meminta maaf. Tindakannya tidak sopan yang berlaku malam semalam di meja makan. Arya sedih kerana teringatkan ibu kandungnya yang telah meninggal dunia. Devki adalah ibu tirinya, sebab itu Arya tidak terlalu rapat dengannya. Tak lama tu Devki keluar bawa charger laptop untuk suaminya, Anand. Lalu Devki mendapat ciuman dan pelukan mesra dari Anand. Arya sedang mewarnakan kukunya di meja makan sambil mendengar muzik di earphone. Datang tetamu yang tak diundang. Bekas anak muridnya datang untuk memberi Devki hadiah sempena pembukaan perniagaannya. "Saya rasa sangat bertuah dapat hadiah ini. Sepatutnya saya yang beri hadiah ke kamu, sebabnya kamu yang berniaga." "Hahaha," gelak Devki. "By the way, tahniah atas kejayaan kamu. Arya, kamu nak manisan? Apa yang awak bualkan dengan mereka tentang saya? Sepatutnya awak tak boleh cerita apa-apa mengenai saya dengan sesiapa pun." Luahan hati Arya pada Devki. Malam Sabtu sudah tiba. Devki sedang sibuk menanda kertas peperiksaan. Pria pula sedang menyiapkan kerja sekolah, hari yang ditunggu oleh Arya untuk ke pesta Valentine. Arya sangat cantik malam itu dengan modern dress berwarna merah. Kawan Arya sudah menunggu. "Jangan balik lewat sangat malam ni. Selamat berpesta," pesan Devki. Di pesta semuanya tak terkawal. Terkinja-kinja tergolek sana-sini, semua bebas nak buat apa aja. Nak masuk dalam air pun tak ada siapa yang larang. Mohit mendekati Arya nak ajak menari.
Arya rasa malu dengan Mohit kerana tindakan ibu tirinya iaitu Devki yang telah mencampakkan handphone Mohit sewaktu di kelas. Mohit tidak kisah dengan perkara itu sebab dah ada handphone baru. Ha 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 ha. Nampaknya Arya menolak tawaran Mohit untuk menari bersamanya. Hey, relax lah, ini kan Valentine Day, buat apa nak gaduh? Pergilah sana, jangan dekati aku, kata Arya. Mohit kembali ke tempat duduknya dengan kecewa. Gadis yang dia suka tu tak berminat dengannya. Kemudian kawan ataupun pakciknya Mohit, tak tahulah sebab nampak lagi tua dari Mohit, pun ambil alih. Kononnya dia ni lagi hebat lah dalam bab menggorat perempuan ni. Charles nama dia. Charles ambil 2 gelas alkohol. Satu alkohol tu dia letak ubat tidur, yang satu lagi tidak. Dah tu Charles menyapa Arya dan bagi segelas alkohol untuknya. Tapi malangnya Sapna yang habiskan minuman tu. Misi gagal. Arya suka lelaki lain sebab asyik pandang je dari tadi budak laki tu. Sapna suruh Arya berjumpa laki tu untuk luahkan perasaan dia. Mulanya Arya menolak sebab segan. Arya on the way pergi ke sana, tapi tiba-tiba ada perempuan lain pula yang berpelukkan dengan lelaki yang dia suka tu. Arya tak jadi nak teruskan. Dah tu si Sapna pula sakit kepala. Arya nak telefon taksi tapi ibu Arya, Devki, yang telefon dulu. Arya angkat call dia bagi tahu akan sampai rumah dalam 40 minit lagi. Dah habis berbual Arya nak call taksi, tapi tiba-tiba ada orang tutup mulut Arya dari belakang. Arya menjerit dan meronta-ronta. Arya tak kuat nak lawan 2 lelaki tu. Mereka masukkan Arya dalam kereta dan ikat tangan Arya. Kereta tu terus je berjalan entah nak pergi ke mana. Arya pula telah disiksa dan dilecehkan di dalam kereta. Arya tak bermaya untuk melawan. Macam dah lama sangat ni tak sampai-sampai. Devki dah mula risau. Dia cuba call Arya tak dapat-dapat. Telefon Arya dimatikan. Devki mundar-mandir dalam rumah dan asyik tengok jam aja. Devki tak putus asa. Dan terus call Arya lagi dan lagi. Di dalam kereta Arya berserah pada nasibnya sahaja. Ingatkan Arya dah mati. Dah puas dengan tindakan mereka, lalu dia orang mencampakkan Arya keluar dari kereta. Arya terbaring di tepi longkang. Turun seorang mamat tu dari kereta menendang Arya sampai jatuh ke dalam longkang. Dah macam tendang bola masuk gol pula. Hai, shh, geram pula Fuziah yang tengok ni. Terpaksa Arya bermalam di dalam longkang yang penuh air dan berbau busuk lagi sejuk tu. Lena betul Arya tidur malam tu, tapi sebenarnya dia pengsan tak sedarkan diri. Itulah nasib malang ditimpa air. Tanpa banyak bunyi, malam itu juga Devki keluar cari Arya ke Zodiac Farm, tempat pesta yang Arya pergi. Sewaktu Devki masuk ke situ, pesta masih lagi rancak berdosa. Bising sana sini, lampu lip-lap, joget tak henti-henti. Nak cakap pun kena kuat baru dengar. Cari Arya tapi tak jumpa. Tanya dengan kawan, Arya pun tak tahu Arya pergi mana. Dah semua cakap tak tahu. Devki pun terus pergi balai polis nak buat aduan yang anak perempuannya belum balik rumah. Sebab kata dia tadi lagi 40 minit sampai rumah. Saya dah tunggu 2 jam, anak saya belum balik. Saya sangat risau. Saya dah pergi cari dia di Zodiac Farm tapi bekas tapak kasut dia pun saya tak nampak. Devki memberi keterangan tentang Arya, namun polis pula cakap biasalah malam Valentine mesti dia ikut kekasih dia keluar. Sebab itu dia tak bagi tahu dengan puan ke mana dia pergi. Nanti mesti dia tahu nak balik rumah, puan. Selepas Devki keluar dari balai polis, ada seorang lelaki ni mengejar Devki dan mengaku dia sebagai detektif peribadi, namanya Dayas Shankar Kapoor. Dayas cuba membantu kes Arya tapi Devki meraguinya. Lalu Dayas memberi kad rasminya kepada Devki, berharap Devki akan menghubunginya nanti. Pagi Ahad pun tiba, seorang lelaki berpakaian jogging bersama anjingnya telah menjumpai Arya di dalam longkang, lalu dia terus call ambulans dan polis. Arya terus dibawakan ke hospital untuk rawatan lanjut. Keadaan Arya sangat tenat. Mujurlah Arya ada 99 nyawa lagi. Arya bertarung dengan maut. Polis menelefon Devki memberitahu Arya sudah ditemui dan berada di hospital. Devki terus bergegas menuju hospital nak confirmkan yang itu Arya atau bukan. Ya Allah, Arya kenapa jadi macam ini? Jerit Devki. Waktu itu Devki terkejut beruk melihat keadaan Arya. Arya berada di saat paling terburuk. Nyawanya di hujung tanduk. Devki menelefon suaminya untuk memberitahu keadaan Arya. Ibu bapa mana yang tak sedih bila tahu anaknya sakit? Mahu gugur jantungnya melihat Arya teruk sebegitu.
Devki asyik menangis tak henti-henti setelah dia tahu Arya disiksa dan diperkosa. Bertambah sakit hatinya bila mendengarnya. Betul lah kata orang tua dulu-dulu. Kalau ibu berasa tak sedap hati itu bermaksud ada benda buruk berlaku. Di kaca TV pula kisah Arya telah memenuhi di setiap saluran. Polis kriminal bernama Matthew hadir ke hospital melawat Arya dan Devki. Matthew bersedia untuk membantu menyiasat kes ini setelah Arya sedarkan diri dan mengambil keterangan ke semua saksi yang berada di Zodiac Farm pada malam Sabtu yang lepas. Waktu itu Anand, suami Devki, berada di luar kawasan. Devki memohon Anand agar pulang segera dan datang ke hospital melihat Arya yang koma. Tidak mengambil masa yang lama, Arya kembali sedar dari koma membuatkan Devki gembira. Sepanjang Devki menjaga Arya di hospital, membantu menyuapkan makanan, membersihkan badan Arya, mengganti pakaian Arya, membuang najis Arya, semua itu dilakukan oleh Devki. Devki setia menemani Arya sambil menunggu Anand tiba. Anand sangat terkejut melihat keadaan Arya. Menangis meluahkan kebimbangannya. Arya sudah boleh bercakap. Arya memberitahu siapa pelaku yang merosakkannya. Devki sangat terkejut apabila Arya menceritakan ada 4 orang pelaku yang memperkosa Arya. Salah satu daripada mereka adalah Mohit Chadha, yaitu anak murid Devki sendiri. 3 pelaku yang lain adalah Charles Dewan, Baburam Pandey, dan Joginder Singh ataupun nama famousnya adalah Jagan. Setelah Devki memberitahu polis maklumat mengenai 4 orang pelaku itu, Inspektur Matthew terus mencari mereka hingga ke lubang cacing dengan kekerasan tanpa ada belas kasihan dan tak pandang pun latar belakang mereka. Mereka sembunyi di reban ayam pun Matthew dapat hidu. Dah tu terus je Matthew membawa 4 orang ini ke muka pengadilan. Kita tengoklah keadilan yang macam mana yang Arya boleh dapat. Nampak gayanya kes ini macam susah sikit nak menang. Sebabnya ramai lagi yang belum subscribe channel Fuziah Here. Sedih betul lah macam ni. Dengan rendah hati, Fuziah mengajak awak semua menekan button subscribe yang dah tersedia setelah tamat cerita ini. Banyak lagi cerita yang Fuziah nak kongsi. Jangan lupa subscribe. Nak tahu tak? Sewaktu di persidangan, peguam bela si pelaku telah memberi keterangan bahawa Arya sangat mabuk sewaktu di pesta kerana minum banyak alkohol. Telefon Arya pula jatuh dan pecah sewaktu di Zodiac Farm. Mohit, Charles, Baburam dan Jagan pula berada di pesta dari pukul 10 malam sampai pukul 4 pagi. CCTV pula tak menangkap pergerakan Arya semasa diculik. Mohit pula mengaku yang handphonenya rosak di baling cikgunya, iaitu Devki. Tiada bukti dan mereka cipta alibi. Ada sedikit bukti CCTV di jalan merakam kereta penculikan Arya adalah milik Charles. Forensik mendapati kereta itu sudah dibersihkan. Bukti dah dihapuskan. Tidak ada apa pun yang tinggal, walaupun sehelai rambut. Mereka memang betul-betul pakar dalam bab buat jenayah. Korang ingat lagi, Jagan? Rupanya Jagan tu paling pandai dalam menghapuskan segala bukti. Tapi tak apa, kita tengok je sejauh mana mereka boleh terlepas. Si Inspektur Matthew hampir nak gila. Dah lah dia kena handle kes ni. I'm sorry to senior scientific officer. ये रिपोर्ट आपने बनाई है? Arya semakin sihat dan sudah boleh keluar hospital. Duduk di rumah lebih tenang, namun ketenangan tu tidak bererti selagi si pelaku tidak dapat ditangkap. Macam mana nak kena tangkap? Dia orang asyik buat alibi sampai hakim pun tidak boleh buat keputusan yang tepat. Mereka masih bebas dan bolehlah berbangga kerana terlepas dari hukuman. Devki pula tidak akan duduk diam setelah hatinya berdarah. Devki mula merancang sesuatu di luar kotak mesin masa. Tunggu. Masih lagi belum dapat pencerahan dari Inspektur Matthew. Devki semakin resah gelisah. Lalu Devki teringatkan seorang detektif yang memberinya kad sewaktu di balai polis.
Terlintas di pikiran Devki untuk menghubungi detektif itu. Singkatan bagi detektif itu adalah DK yang bermaksud Daya Shankar. Jadi saya akan sebut aja DK lepas ini. Harap korang faham ajalah. Dah lama DK menunggu Devki menghubunginya. Devki dan Anand kecewa teruk disebabkan kekalahan di sidang mahkamah. Bukan mudah nak menang, terpaksa berlawan sungguh-sungguh dengan mereka untuk menegakkan keadilan. Of course lah, risau, takut kes yang sama berulang pada anak orang lain pula. Macam mana Devki nak mula bekerja, sedangkan dia akan jumpa juga dengan Mohit di kelas. Mestilah dia akan geram dan tak boleh beri tumpuan mengajar nanti. Kini, Devki ambil cuti berehat untuk menjaga Arya di rumah. Arya mengalami fobia yang sangat buruk dan kemurungan. Mengurungkan dirinya di bilik, mengunci pintu, tidak bagi sesiapa menyentuhnya, termasuklah Devki dan Anand. Tidak mahu berjumpa sesiapa, tidak mahu makan, tidak mahu mandi, tidak mahu berjalan, tidak mahu lakukan apa-apa. Itulah yang terjadi kepada Arya. Semakin hari keadaan Arya semakin teruk dan tak terkawal. Kadang dia menjerit, kadang dia menangis, kadang dia ketawa, mentalnya cukup terganggu. Saya ingatkan, Devki nak terjun dari situ. Rupanya otaknya tengah ligat memikirkan bantuan dari mana dia perlu dapatkan. Bukan Arya sahaja yang tertekan, kini satu keluarga Anand mengalami tekanan perasaan. Devki, yang melihat Arya lemah sebegitu semakin berazam untuk menghubungi DK. Mendapatkan pendapat dan bantuan dari DK mungkin itu cara yang terbaik. Akhirnya Devki bersetuju menjadikan DK detektif pribadinya. Fikir Devki dalam hati. Tindakan yang dia lakukan tiada sesiapa pun perlu tahu. Anand masuk ke bilik Arya untuk melihat Arya. Arya yang masih trauma tentang masa lalunya hanya mampu bersedih dan terus menangis. Anand berusaha memujuk Arya, namun masih belum ada perubahan pada Arya. Kejadian yang Arya lalui sangat pedih untuk dilupakan. Bukan mudah untuk Arya lalui hari esok. Bak kata pepatah, hari esok lebih baik dari semalam. Tapi bagi Arya pula, esok belum tentu baik dari semalam. Arya rasa nak mati sebab terlalu takut dan malu. Mama, di sekolah. Hari berganti, Devki menghantar anaknya yang kecil pergi sekolah. Mama, bilakah Arya akan pergi sekolah? Tanya pria. Devki menjawab, tidak lama lagi Kak Arya akan bersekolah semula. Waktu itu Devki ternampak Mohit di sekolah. Hatinya mula panas. Lalu Devki segera pergi ke ofis pengetua dan bertanya, mengapa Mohit boleh masuk sekolah? Pengetua menjawab, Mohit dinyatakan tidak bersalah, jadi dia harus bersekolah. Habis itu awak nak kata Arya yang berbohong dan bersalah dalam hal ini? Ini mustahil. Semua berlaku ada sebabnya. Mohit berjalan dan menegur Devki dengan mengucapkan, Good morning, madam. Dengan rasa bangga di hadapan Devki, bertambah sakit hati si Devki. Sudah lama Devki menunggu Mohit keluar dari sekolah. Devki hampir tertidur di dalam kereta. Perkara yang mengejutkan, tiba-tiba Mohit muncul mahu keluar dari sekolah dengan motornya. Bererti, Mohit ponteng sekolah. Devki mengikuti kemana sahaja Mohit pergi. Ikut terlepas juga Mohit dari pandangannya disebabkan sebuah lori hampir melanggar kereta yang dipandu Devki. Nyawanya hampir melayang, mujurlah Devki sempat mengelak. Devki pulang ke rumah dengan cermin tepi kereta tercabut. Anand terkejut melihat keadaan kereta Devki begitu. Apa yang sudah terjadi? Patutlah awak sampai rumah lambat. Cerita pada saya, kata Anand. Devki tidak mahu lagi mengajar di sekolah itu dan mahu pindahkan pria ke sekolah lain untuk mulakan hidup baru. Kerana di sekolah itu ada Mohit, Devki tidak mahu terserempak dengan Mohit yang pandai memanipulasi orang. Devki tahu perangai sebenar Mohit. Lalu Devki mencari kad yang diberi DK di bagnya. Nasib baik Devki tak buang kad tu. Suatu hari Devki datang ke pejabat DK mengikuti alamat yang tertulis di kad DK. Setelah sampai Devki berubah fikiran. Hatinya berbolak-balik sama ada mahu ambil detektif pribadi ataupun tidak. Tetapi niat Devki yang nak balik tu dipatahkan oleh DK kerana DK nampak Devki datang. DK faham maksud kedatangan Devki kerana DK turut mengikuti perkembangan kes Arya, anaknya Devki. Devki berjumpa DK diam-diam di stesen kereta api bawah tanah untuk mendapatkan maklumat. Pertamanya, DK mengikuti Baburam. Baburam adalah pengawal keselamatan yang bekerja di Zodiac Farm sewaktu di malam kejadian.
Setiap hari Isnin, Baburam akan balik rumah lewat malam. Kaki mabuk, kaki perempuan. Kemudian Devki pergi berjumpa bekas anak muridnya untuk meminta bantuan. Devki turut mengintip gerak-geri si pelaku. Devki juga meminta bantuan bekas muridnya merupakan seorang transgender untuk memerangkap si Baburam yang kaki perempuan. Korang ingat lagi tak nih, anak murid Devki yang mana satu? Yang di awal cerita tuh, dia kan ada datang berdua bersama kawan dia, datang ke rumah Devki bagi hadiah manisan sempurna pembukaan perniagaannya tuh. Yang itulah orangnya. Dia tuh transgender sebenarnya. Lelaki jadi perempuan. Hari berlalu, Baburam sedar dari tidurnya. Dia berasa pelik mengapa dia tidur di tepi jalan rumah orang. Kemudian Baburam berjalan nak pulang ke rumah dia. Istri Baburam dah bising. Kenapa 3 hari kau tak balik? Hari ini tiba-tiba kau muncul macam orang mabuk. Kau tidur dengan perempuan mana lagi kali ni? Baburam tak menjawab semua soalan istrinya. Dia mau cepat-cepat ke bilik air nak buang hajat. Terkejut separuh mati Baburam melihat anunya tiada. Sudah dipotong. Baburam mengamuk memecahkan cermin di bilik air lalu terjatuh dan kepalanya terhentak kepala paip. Baburam tewas di tempat kejadian. Berita tentang kematian Baburam pun tersebar dengan pantas. Devki dengar berita itu berasa puas hatinya seketika. Arya terkejut dengan kematian Baburam yang tiba-tiba meninggal dunia. Kes itu pula disiasat oleh Inspektur Matthew sebagai kematian jenayah. Inspektur Matthew meragui keluarga Anand. Matthew berpendapat, keluarga Anand cuba balas dendam setelah polis gagal membantu mereka kerana kekurangan bukti. Namun, Anand bertegas, sekiranya betul kematian Baburam disebabkan keluargaku, aku harapkan aku yang melakukannya. Biarlah mereka mati satu demi satu. Sebagai polis, Matthew menerima jawaban Anand dengan hati kering. Devki bertemu Deka lagi secara pribadi di sebuah galeri lukisan. Sambil menikmati pemandangan lukisan di situ, Deka meninggalkan pendrive atau USB di atas sebuah rak cermin besar, yang dalamnya ada arca sepotong jari manusia. Lukisan di studio itu sangat memukau mata dan mempunyai maksud tersendiri. Dengan pantas, Devki mengambil pendrive itu sebelum orang lain fikir yang bukan-bukan. Dika mahu membeli lukisan yang bernilai 5 juta itu, tetapi lukisan itu sudah bertuan. Di rumah, Devki cuba melihat kandungan yang berada di dalam USB. Terpapar rakaman Mohit dan rakan-rakannya di Zodiac Farm. Petunjuk kedua yang diberi oleh DK mengenai Chalers, dia merupakan anak lelaki tunggal dalam keluarganya. Ibu bapanya berkahwin campuran, India dan Inggris. Charles anak yatim piatu dan ditinggalkan harta yang melimpah ruah oleh almarhum bapanya. Dan dia tinggal bersendirian di Greater Nolda, perumahan Greenfield, Bungalow 11. लगता है आपका कोई इंटरेस्ट रह गया इस केस में Setiap malam Sabtu, Charles akan pergi ke Zodiac Farm untuk bersukaria bersama temannya. Balik rumah keesokan paginya. Mohit pula merupakan sepupu Charles. Ibu bapa Mohit bekerja sebagai pilot kapal terbang dan selalu tiada di rumah. Mohit banyak menghabiskan masa pergi ke rumah Charles. Charles pula penggemar fitness. Fitness hanya dilakukan di rumahnya. Dipendekkan cerita, Devki meracuni Charles dengan sianida dengan mencampurkan sianida ke dalam botol minuman Charles di rumahnya. Ya betul, Devki pecah masuk rumah Charles dibantu oleh detektif Dika. Devki berjalan dalam gelap sebab tak nak kantoi. Tiba-tiba Devki terjatuh tersepak barang. Dah sakit pula dahinya. Itulah, Tuhan memang tak restu nak buat benda jahat ni. Namun dendam tak boleh peram lama-lama. Buat pekasam pun tak sedap. Kebiasaannya Charles akan minum Muscle Su setiap hari sebagai suplemen tambahan. Dia kan fitness boy, jadi dia ambil ke semua suplemen untuk bina badan. Sebab tu badan dia besar sado macam tu. Abang jago, oh abang jago. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Tak lama selepas Charles minum, dia pun rasa pening-pening, mual dan pengsan. Tapi nyawanya belum melayang. Dia ditemui dengan mulut berbuih, tak sedarkan diri, oleh pembantunya. Call ambulans ambil Charles bawa pergi hospital. Doktor cakap Charles keracunan makanan. Ada sianida dalam minuman dia. Masa tu dah kecoh satu kampung pasal kes Charles.
Waktu ni Mohit belum tahu apa-apa. Dia tengah hayal layan ganja dia. Sedut hembus, sedut hembus, sedut hembus. Asap ganja tu. Tak lama tu dapat call dari pembantu Charles. Kabarnya Charles masuk hospital. Mohit apa lagi terus pecut keluar pergi hospital. Rasa pelik lah kan, macam manalah sepupu Mohit ni boleh tiba-tiba masuk hospital. Lepas je Mohit keluar dari rumahnya, Devki memulakan misinya pula untuk menjebak Mohit. Siang tu, Devki masuk ke rumah Mohit dengan membawa banyak buah apple. Waktu ini, Devki menunggu masa yang sesuai untuk beraksi, mendengar perbualan mereka di hospital. Yang si Charles hidup lagi. DK menyamar sebagai pesakit. Dia meletakkan kamera tersembunyi di celah pasu bunga untuk mendengar perbualan mereka. Dari situlah Devki mendapat maklumat dari hospital. DK akan memberitahu dengan terperinci gerak-geri mereka di dalam wad kepada Devki. Devki meracuni, Charles memakai sianida dari biji apple dan membuat seakan-akan Mohit yang melakukannya. Devki menyalakan alarm di apartemen Mohit. Dari sinilah polis menemukan potongan apple dan sianida di rumah Mohit. Banyak betul apple di dalam tong sampah rumahnya. Mohit terkejut. Aik, bila masa saya beli apple sebanyak ini? Ini bukan saya yang beli. Dah tu siapa yang beli apple ni? Kata Inspektur Matthew. Saya tak beli, ini bukan saya punya. सर ये सच में मेरा नहीं है. Devki memproses apple sianida dengan menggunakan perkakas dapur milik Mohit supaya nampak seperti Mohit yang buat. Dapurnya bersepah sengaja tidak dikemas. Tunggu polis datang tengok semua tu. Dan Devki menggunakan laptop Mohit menaip resepi membuat sianida dari apple di Google Chrome. Teliti Devki membuat kerjanya dengan menggunakan sarung tangan agar tidak tertinggal cap jari di rumah Mohit. Terasa letih dah sakit bahu juga buat kerja tak baik macam ni. Devki membuka kaca matanya dan letak di meja Mohit untuk menggosok matanya yang keletihan. Masa nak keluar tu, Devki terlupa kacamata yang diletaknya di meja tadi. Mohit pun ditahan dengan tuduhan percubaan pembunuhan pada sepupunya Charles. Sayangnya, pekerjaan Devki diketahui oleh Inspektur Matthew yang menemukan kacamatanya tertinggal di rumah Mohit. Setelah pulang ke rumah, Devki mahu melihat Arya. Arya berada di dalam bilik mandinya. Dia sedang mandi sambil menangis tersedu-sedu. Arya masih belum boleh move on dengan kejadian yang menimpanya. Devki cuma memantaunya dari luar bathroom sahaja. Devki juga turut berasa sedih. Nak tegur si Arya pun dia rasa bersalah. Biarlah Arya mengubati lukanya dengan caranya sendiri. Devki tahu Arya melambangkan kekuatannya untuk membalas dendam. So, macam mana pula dengan Jagan? You all kalau nak tahu, kena tengok filem ni di Netflix kalau you all yang ada Netflix lah. Kalau tak ada, pergi download cepat. Cerita ni memang best. Bagi Fuziah, filem ini juga membuktikan bahawa tidak semua anak tiri akan berakhir seperti Cinderella. Ibu tiri seperti Devki bekerja keras untuk membuktikan dia adalah ibu yang terbaik untuk keluarganya. Filem ini bercerita mengenai seorang ibu yang ingin memberikan keadilan bagi putrinya yang mengalami pelecehan seksual. Ia melakukan berbagai macam cara demi membalaskan penderitaan yang dialami putrinya pada para pelaku. Filem ini berhasil mendapatkan rating 7,3 di situs IMDb dan mendapatkan banyak penghargaan di India. Barisan pelakon yang hebat telah membintangi filem ini, antaranya ialah Sri Devi sebagai Devki, Sajal Ali, watak Arya, Akshaya Khanna, watak Matthew, Adnan Siddiq, watak Anand, Nawazuddin Siddiq, watak Detektif Dayas, Adarsh Gurav, watak Mohit, Vikas Verma, watak Charles, dan ada ramai lagi yang telah menjayakan filem ini bersama. Dan terima kasih kepada 153 orang yang telah menjadi subscriber Fuziah. Semoga channel Fuziah terus berkembang dengan lebih ramai lagi subscriber yang baru. Yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe, okey awak?